Terima kasih Dr. Zalina. Saya jangka Dr. Zalina sibuk tetapi masih lagi meluangkan masa ya pada petang Jumaat ini untuk bersama dengan kita. Dan kepada semua yang dapat hadir bersama pada petang ini, seperti kata Dr. Zalina bahawa dah mula cuti untuk seminggu ya. Dan saya jangka ramai guru-guru menunggu untuk cuti seminggu ini kerana dalam sebulan yang terakhir ini ramai sibuk kerana kebanyakan sekolah mengadakan sukan dan sebagainya, banyak aktiviti pertandingan ya yang diadakan. Tajuk kita pada hari ini ialah Triangle of Success. Triangle of Success yang melibatkan 3 aspek utama iaitu knowledge, practice ya, skill, knowledge, skill dan attitude. Knowledge, skill dan attitude. 3 perkara utama yang merupakan tunjang seseorang individu itu. Kita sentiasa menggunakan 3 aspek ini. Knowledge, attitude dan skill. Next slide please. So dalam Triangle of Success ya, kalau kita dapat kuasai ketiga-tiga aspek ini dalam diri kita, pertama sekali dari segi kemahiran, skill ya, macam mana kita menetapkan kemahiran, menetapkan matlamat, goal setting, mengurus masa, membuat penakulan, reasoning, komunikasi, interpersonal skills iaitu bagaimana kita berkomunikasi dengan pihak yang lain. Dan di sebelah attitude iaitu sikap kita yang melibatkan motivasikan diri, keyakinankan diri, integriti, honesty ya, kejujuran, optimisme, enthusiasm kita, bagaimana kita bekerjasama, kooperatif dan komitmen. Tapi asasnya adalah knowledge. Dan pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan berada dalam sesi hari ini, of course kerana knowledge, dan lepas tu ada hands-on session yang akan melibatkan skills, kemahiran. Dan ia melibatkan sikap kita, bagaimana kita nak mencantumkan semua ni menjadi satu triangle of success. Dalam knowledge ini kita tidak boleh lari daripada pengetahuan asas, falsafah dan teori yang menyokong ilmu pendidikan, maklumat terkini, fakta dan juga segala data, penerangan, ya, description, pembelajaran, sains dan everything. It all comes under the body of knowledge. Di sini saya kongsi tentang apa yang disebut oleh Warren Buffett ya. Disebut bahawa bila dia melihat seseorang itu, dia lihat dari segi intelligence, dan hard work dan integriti. Tapi kalau seorang itu tak ada integriti, maka dia tak ambil kira pun 2 perkara yang lain. Maksudnya, integriti merupakan perkara yang penting, yang perlu ada pada sesiapa pun. So dalam apa jua yang kita buat, bila kita lihat aspek knowledge, skill dan attitude, iaitu pengetahuan, kemahiran dan sikap, ketiga-tiga ini ada peranan yang utama. Dan kalau anda lihat dalam slide ini di sebelah kiri, knowledge decides what to say. Bila kita nak cakap sesuatu, walaupun dalam mesyuarat, walaupun dalam perbincangan, pengetahuan yang ada pada kita akan menentukan apa yang kita nak cakap. Yang kedua, skill decides how to say. Dan kalau kita nak kemukakan satu hujah itu, kita perlu ada kemahiran. Kita perlu ada tata cara bagaimana kita nak memberi hujah tersebut. Yang ketiga, attitude decides how much to say. Sikap kita menentukan berapa banyak kita nak kemukakan, berapa banyak hujah yang kita nak beri.
Tapi yang penting ialah wisdom, hikmah yang ada pada kita menentukan kita nak cakap atau tidak. Tapi dalam mesyuarat, dalam apa-apa perbincangan, jangan segan, jangan takut untuk nak menyuarakan sesuatu pandangan yang memang akan memberi satu manfaat kepada perbincangan atau mesyuarat tersebut. Kalau cikgu yang pakar tentang matematik dan keputusan matematik menurun, cikgu mempunyai ilmu atau latar belakang mengapa perkara itu wujud, mengapa keputusan matematik itu tidak mencapai apa yang dihasratkan. Maka cikgu perlu ada cara untuk mengemukakan apa sebab musababnya keputusan itu menurun. Mungkin dengan data, mungkin dengan asas, cikgu dapati asas. Bila murid datang daripada sekolah rendah ke sekolah menengah, memang asas mereka sudah ada kekurangan. Mengapa yang asas pun mereka belum menguasai? Jadi cikgu kemukakan aspek-aspek itu yang ada dalam bidang kuasa cikgu untuk nak sebut atau untuk nak kemukakan. Tetapi kalau ada pemimpin yang intimidate kita untuk silent, yang mendiamkan kita, kalau istilah tu betul lah. Artinya bila kita kemukakan satu idea atau satu hujah itu, oh itu tak ada kaitan, itu saya rasa cikgu tak tepat. Then dari situ kita dari segi hikmah tu kita akan kata tak perlulah kita kemukakan, sebab apa yang kita cadangkan, apa yang ada dalam minda kita itu tidak mau didengar pun. Diterima itu hal yang lain, tapi tidak mau didengar itu. So, sebagai seorang pemimpin, kita sentiasa mesti terbuka. Kadang-kala kebenaran itu pahit. Kita perlu dengar. Dengar, lepas tu kita buat analisis, kita lihat apa yang boleh dibuat, the way forward. Sesiapa boleh buat kesilapan. Tidak ada sesiapa yang perfect. Tapi sebuah organisasi terdiri daripada ramai ahlinya. Kecemerlangan organisasi adalah hasil daripada kesinambungan, kejelikan hasil usaha semua yang ada dalam organisasi. Dan bila kita menilai, maka kita boleh melakari apakah the way forward. Daripada hanya nak kita mengupas dan menuding jari dengan situasi semasa. Bagi seorang pemimpin, bezanya daripada mengurus, pemimpin akan lihat apakah the way forward. Dan dari situ dia melibatkan aspek pengurusan bagaimana nak mencapai apa yang dihasratkan. So jangan lupa, knowledge decides what to say, skill decides how to say, attitude decides how much to say, wisdom decides whether to say or not. Ingatlah perkara-perkara ini, tapi ingat dalam kelas pun kadang-kadang kita boleh beri peluang kepada murid kita untuk cakap. Ya. Last slide please. So seperti biasa, buku adalah beban latihan untuk minda kita. Marilah kita sama-sama baca. Marilah kita sama-sama dapat ilmu daripada pelbagai sumber, walaupun daripada internet, daripada makalah, daripada majalah. Because books are the training weights of the mind. Kalau kita nak menguatkan otot, kita pergi ke gym. Kalau kita nak menambah ilmu, kita nak memperkuatkan lagi minda kita, maka kita baca.
Itu saja daripada saya, Dr. Zalina. Terima kasih sekali lagi pada hari Jumaat ni dan pada pembentang kita pada petang ini. Terima kasih ya. Ini tambahan aja. Mungkin saya akan kupas pada minggu depan. The Pyramid of Success pula.